Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Adiba. Okey, cikgu akan menggantikan Cikgu Atul dalam mata pelajaran matematik dan sains. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kelarutan. Okey, siapa tahu kelarutan? Ada berapa? Cuba bagi cikgu, kelarutan ni ada berapa jenis? Okey, pandai. Okey, kelarutan ni ada dua jenis. Okey, yang pertama, benda yang tidak larut dalam air. Dan yang kedua, benda yang larut dalam air. Okey, benda yang tak larut dalam air tu contohnya macam beras. Okey, beras, nasi yang kita makan tu tak larut dalam air. Okey, yang kedua, bahan yang kedua ialah kacang merah. Okey, kacang apa? Kacang merah. Okey, kacang merah ni tak larut dalam air. Okey. Lagi kacang tanah. Okey, kacang tanah tak larut dalam air. Okey, yang keempat, bawang. Bawang merah, bawang putih tidak larut dalam air. Okey. Lepas tu benda yang larut dalam air pula. Okey, cuba bagi tahu cikgu benda yang larut dalam air. Okey. Apa? Okey, pandai. Benda yang larut dalam air ialah seperti gula-gula. Okey, bahan yang pertama gula-gula. Okey, bukan gula-gula lollipop, tapi gula-gula pasir. Okey, gula pasir yang mak awak buat untuk air. Okey. Yang kedua, garam. Okey, garam yang mak awak gunakan untuk masak tu boleh larut dalam air kalau kita kacau. Kacau macam ni, mak awak selalu masak kacau, dia boleh larut dalam air. Okey, boleh faham? Okey. Yang bahan yang ketiga ialah tepung susu. Okey, susu adik awak tu dia boleh larut dalam air kalau kita bancuh dia. Lepas bancuh awak gaul lah, nanti dia larut dalam air. Okey, yang terakhir, tepung koko. Siapa tahu tepung koko ni apa? Okey, tepung koko ni ibu atau mak awak selalu guna dalam pembuatan kek. Pandai. Okey, mak awak selalu buat kek kan? Dekat dalam kek tu ada tepung koko. Tepung koko ni boleh larut dalam air. Dia boleh sebati dalam air. Jadi awak kena kacau sahaja. Okey, pandai anak murid cikgu. Okey, yang seterusnya kita akan belajar mengenai benda yang boleh menyerap air. Okey, benda yang menyerap air ni contohnya macam kain. Okey. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan satu persatu bahan yang akan kita gunakan untuk eksperimen kita. Okey, kita nak tengok sama ada bahan ni boleh larut dalam air ataupun tidak. Okey. Pertama kita ada sponge. Sponge yang cikgu cakap tadi, sponge, basuh pinggan. Okey, ini adalah sponge. Okey, yang kedua kita ada plastik. Okey, plastik sampah. Okey, yang ketiga bahan kita ada duit shilling. Okey, kita nak tengok duit shilling ni boleh larut ataupun tidak. Okey, yang terakhir, bahan yang terakhir ialah pinggan kertas.
Okay. Pinggan kertas. Alright. Sekarang kita akan cuba masukkan satu persatu bahan yang kita ada sekarang ni dekat dalam air. Okay, kita nak tengok bahan-bahan ni sama ada larut ataupun tidak. Alright, kita akan mula dengan span dulu. Okay. 1, 2, 3. Kita masukkan ni. Boleh larut tak dalam air? Diserap tak air tu? Okay. Seterusnya kita akan masukkan duit shilling. Okay, yang ketiga kita akan masukkan pinggan kertas. Okay. Plastik sampah nanti dulu. Kita akan tengok dulu sponge kita. Boleh larut ke tak boleh? Okay, sponge kita tak boleh larut. Sponge kita boleh menyerap air je. Okay, tengok tu. Siap boleh perah lagi. Okay. Okay. Sponge kita letak tepi dulu. Okay, yang kedua ialah pinggan kertas kita. Pinggan kertas kita ni pun menyerap air. Tengok dah basah dah. Dah basah, dah lembik dah pinggan kita. So dia menyerap air. Okay, yang ketiga mana tadi? Yang ni. Duit shilling tak menyerap air pun. Tak ada apa-apa pun jadi kat dia. So duit shilling ni tak menyerap air. Okay, yang terakhir kita nak cuba masukkan plastik sampah dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita tengok plastik sampah kita menyerap air ataupun tidak. Okay, nampaknya plastik sampah kita tak menyerap air pun. Tengok tu. Air tu tak menyerap pun dekat dalam plastik sampah. Jadi plastik sampah ni tidak menyerap air. Sifat dia bukan menyerap air. Okay. Itu saja eksperimen kita pada kali ini. Bye. Assalamualaikum.